Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ورد كيد القائدين على نحورهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang sentiasa memberi kepada kita nikmat dan taufik dapat kita berada pada pagi ini bagi meneruskan daripada kitab Anwar Bahiyah, terjemahan kepada Aqaid Ad-Durriyah. Perbincangan kita sebelum ini ialah berkaitan dengan dalil bagi sifat amanah dan juga tabligh bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi kita dah sebut secara ringkas bahawa sifat amanah ini atau kita namakan sebagai ismah, maksum. Nabi dan Rasul ni wajib bersifat dengan ismah. Makna mereka ni maksum keseliannya. Mereka ni orang yang amanah. Apa makna maksum ataupun amanah ini? Ialah orang yang terpelihara zahir dan batinnya daripada melakukan perkara yang Tuhan larang. Kenapa sifat ini wajib? Tapi bagi kita tak wajib. Kerana keistimewaan para Nabi dan Rasul ni, mereka membawa tugas. Mereka ni utusan Allah Ta'ala. Mereka pembawa risalah. Maka orang yang membawa risalah daripada Tuhan ini, mestilah dia ini orang yang boleh dipercayai dan setiap perkataan dan gerak-geri dia terpelihara daripada perkara yang boleh dipertikaikan. Sebab diri mereka itu sendiri ialah menjadi, kita kata, sebagai pensyariatan. Allah Ta'ala bila lantik para Nabi dan para Rasul, Allah Ta'ala bukan suruh kita dengar apa yang Nabi beritahu saja. Tapi perbuatan mereka disuruh untuk kita ikut. Wattabi'uhu. Ikutlah mereka. Semoga kamu mendapat kejayaan. Jadi kita disuruh ikut Nabi dan Rasul ni pada kehidupan mereka, pada perkara-perkara yang boleh kita ikut. Maka apabila diri Nabi, atas batang tubuh diri Nabi itu sendiri sebagai wakil daripada Allah menyampaikan syariat dan hukum, maka di sini Allah Ta'ala menjadikan para Nabi ini maksum. Mereka terpelihara daripada segala perkara yang boleh mendatangkan kekeliruan pada risalah. Kalau Nabi, para Rasul, para Nabi ni boleh berlaku maksiat atau boleh berlaku pada mereka perkara yang Tuhan larang, maknanya kita pun disuruh ikut. Ayat Allah menyuruh kita ikut mereka. Jadi kalau mereka buat maksiat, buat dosa, maka perkara maksiat dan dosa itu menjadi kebaikan pula sebab kita disuruh ikut mereka. Jadi dari kerana itu, tidak berlaku pada diri Nabi ni perkara yang haram ataupun makruh, bahkan yang khilafu aula sekalipun, perkara yang menyalahi yang baik sekalipun tak berlaku. Perbuatan Nabi dan Rasul ni
berkisar antara perkara yang wajib dan sunat je. Dan pada minggu sebelum ni kita dah sebelum selang minggu lepas lah, kita dah sebut bahawa hatta perkara yang zahir pada diri kita menjadi makruh ataupun khilaful aula, bila dilakukan oleh Nabi, maka kelakuan Nabi perkara tersebut dia menjadi pensyariatan. Dengan makna kita sebagai umat tahu hukum. Rasulullah SAW terlupa dalam sembahyang. Jadi terlupa ni maknanya perbuatan yang mana tidak molek lah, kita kata tok imam lupa. Lupa sekali boleh tahan 2 kali, kalau tiap-tiap kali sembahyang lupa. Dah, lama-lama kena report di jabat agama. Tapi lupa berlaku pada diri Nabi, Nabi tak berlaku lupa tu banyak. Bahkan dibilang oleh para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis bahawa peristiwa lupa kepada Nabi ni dalam lebih kurang 4-5 kali gitu je. Dalam sepanjang Rasulullah SAW mengimami para sahabat. Dan setiap keadaan lupa itu menjadi hukum kepada kita. Lupa tinggal tahiyat awal, kita tahu. Lupa rakaat tak cukup, kita tahu macam mana. Jadi setiap daripada perbuatan Nabi walaupun zahirnya macam kekurangan, tetapi kerana berlaku pada diri Nabi, kita sebagai umat dapat tahu hukum hakam, maka benda itu menjadi atas diri Nabi itu sebagai pensyariatan, sama ada wajib atau sunat. Begitulah keadaan kita dapati dalam hadis Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Walhal kita maklum bahawa minum diri ni makruh. Tapi perbuatan Nabi itu menyatakan keharusan perbuatan minum diri, terutamanya apabila perlu. Apabila contohnya darurat, tak boleh duduk dan seumpamanya. Dan Nabi SAW pernah di satu kawasan perkampungan, Nabi buang air dalam keadaan berdiri. Kerana tempat itu bila duduk akan mencemurkan dan menajiskan pakaian baginda. Maka kita tahu bila orang sakit, orang yang payah tak boleh nak duduk contohnya, lipat kaki sakit. Nak usia yang dah lanjut ni, ataupun sakit lutut ni, nak duduk tak boleh nak duduk. Kalau duduk cakar tu bahan tak kira dak bangun dah. Kira dak bangun terus. Maka diberi keringanan untuk buang air dalam keadaan berdiri. Datangnya pensyariatan daripada mana? Daripada perbuatan Nabi. Dan benda itu bukan berlaku sentiasa. Nabi buat itu, berlaku ketika itu sebagai pensyariatan kepada umat. Hari ini kita sambung pada muka yang ke-114 ini. Pada kata pengarang rahimahullah, ini juga dalil bagi wajibnya sifat ketiga. Sifat amanah, wajib para Nabi dan para Rasul bersifat dengan amanah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ni panduan dan kita wajib ikut mereka pada perkara yang boleh ikut. Andai kata mereka melakukan perkara yang dilarang Tuhan, maka kita disuruh ikut perkara larangan tu menjadi kebajikan pula. Padahal kita maklum Allah Ta'ala sama sekali tidak menyuruh kita melakukan perkara maksiat. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala sama sekali tidak menyuruh kamu untuk melakukan perkara fahsyak dan kemungkaran. Jadi benda yang Nabi buat pasti tidak berlaku perkara mungkar. Ini juga dalil bagi wajibnya sifat ketiga, yakni dalil yang telah kita ketahui ini juga menjadi dalil bagi sifat tabligh. Sifat tabligh. Jadi sifat tabligh ni ialah sifat yang khas kepada para rasul. Para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak disuruh untuk menyampaikan wahyu. Jadi tabligh ni sifat khas bagi para rasul. Nabi ni orang yang Tuhan beri wahyu. Kalau diwajibkan suruh sampai wahyu tersebut kepada umat manusia, dia nabi dan dia rasul. Itu beza antara nabi dan rasul. Nabi ni umum. Nabi umum. Rasul ni khusus.
Setiap rasul tentu nabi. Sebab apa? Nak jadi rasul ni dia kena dapat wahyu. Orang yang dapat wahyu ni ialah dipanggil nabi. Andai kata dia disuruh sampaikan wahyu tersebut, maka dia ini nabi lagi rasul. Dan nabi saja ialah orang yang Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia dan tidak ada suruhan daripada Allah untuk sampai. Allah Ta'ala ada suruh sampai. Sebab nabi ni ramai. Ada yang Allah Ta'ala khususkan kepada hamba-Nya ni, Tuhan beri ilmu-ilmu tertentu, makrifat tertentu dengan cara wahyu, dia ini nabi. Tapi dia tidak rasul. Jadi sifat tabligh ni ialah sifat yang wajib bagi para rasul. Jadi dalil wajib bersifat tabligh ni ialah sama dengan dalil wajib bersifat dengan amanah. Penjelasannya kok mana tu? Kita ubah je lah. Jika para rasul tidak menyampaikan apa yang Allah perintah, maka mereka itu menyembunyikan. Kalau para rasul ni, mereka ni tidak sampaikan benda yang Tuhan suruh sampai, makna mereka ni menyembunyikan wahyu Tuhan. Mereka ni tidak tabligh. Tabligh ni kita bahasa Arab maknanya menyampaikan. Menyampaikan. Jadi kalau gitu mereka ni menyembunyikan. Kitman nama dia. Jika mereka menyembunyikan, maka kita juga diperintah untuk mengikuti mereka. Kalau para rasul ni ada benda, ada ilmu wahyu yang tak sampai kepada hamba ni, tak sampai kepada makhluk, makna kita pun disuruh ikut perbuatan mereka menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan apa yang diperintah itu adalah diharamkan, lagi dicela orang yang melakukannya. Padahal kita maklum, orang yang menyembunyikan ilmu ini haram. Haram dan dicela orang yang melakukannya. Terutamanya ilmu berkaitan hukum hakam dan syariat. Ilmu-ilmu lain hukumnya harus, itu tak ada masalah lah. Tak. Tok guru silat, ia sipang buah silat dia. Buah gayung dia. Dia ajar belaka anak murid. Raja belaka mari serang dia, tak boleh nak balas balik. Ada ilmu-ilmu yang tok guru ni dia sipang juga buah-buah kilah dia, buah-buah mahal tu dia sipang juga. Orang mengaji berlagu contohnya. Tok guru mengaji berlagu. Dia ajar juga buah-buah air lagu tu. Air lagu buah-buah burdah tu. Tapi hak bisa hak tu disipang kok ke dia. Tanyalah apa tok guru dak ajar tak boleh lah, saya nak tanding kok. Tanding ajar belaka kalau tanding menangkan anak murid lah. Jadi benda-benda yang tidak melibatkan hukum hakam ni, itu tak ada masalah lah. Dia nak sifat apa, cuma tak apa comel gitu je lah. Ala kulli hal, ilmu yang berkaitan wahyu hukum hakam ni para Nabi akan sampaikan semuanya. Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan perkara yang penting, yang perlu ni diharamkan, lagi dicela orang yang melakukannya. Walhal Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh melakukan perkara yang haram dan makruh. Kita maklum dah, Allah Taala sama sekali tidak akan suruh kita buat benda yang haram dan makruh. Menyembunyikan ilmu ni haram. Man su'ila an mas'alatin fakatamaha uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Dalam satu riwayat disebut bahawa siapa yang ditanya tentang satu masalah, satu hukum, tetapi dia sembunyikan hukum, dia tak beritahu betul, dia tak beritahu. Orang tanya hukum kan? Ni hukum mana ni? Dia kata dia tak beritahu. Kata saya tak boleh jawab ni. Tak boleh jawab kalau tak tahu tak apa. Tapi dia tahu. Dan tak ada apa-apa mudarat pun lah. Dia ada qaid banyak lagi tu. Tak ada mudarat kepada diri dia dan seumpamanya. Orang sebegini, kalau dia menyembunyikan hukum hakam, bila ditanya,
uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, akan dipakaikan kekang di mulutnya daripada kekang api neraka. Kekang ni kuda. Lagi Kuala Ibar tu tengok kuda. Kuda ni dia ada mulut, dia letakkan tali dia tu, letak kat mulut tu kan. Hak pegang kuda tu letak kat mulut tu. Kekang kuda ni, orang yang menyembunyikan ilmu tu akan pakaikan kekang daripada api neraka. Bukan daripada hak besi macam kuda tu, dia daripada api neraka. Sebab apa? Sebab bila dia tanya dia tidak jawab. Bila ditanya dia tidak jawab. Sebab itu ada cerita, diceritakan Syekh daripada Syangkit, daripada Syangkiti ni, dia dijemput oleh Universiti Madinah masa awal-awal penubuhan tu. Meninggal dah lah, lama-lama awal-awal penubuhan universiti. Jadi dia jemput ulama-ulama daripada Mesirnya, daripada Syangkit ni Mauritania lah. Jadi Syekh ni, Syekh yang betul-betul kita kata yang mengaji dengan cara tradisional, cara klasik, tradisional. Dia tak belajar lah dengan cara ilmu akademik moden ni, periksa semua dok. Tapi mengaji di mahdarah. Mahdarah ni macam kita pondok lah, tapi pondok dia tu kat padang pasir. Hafal kitab dalam kepala, bukan hafal Quran je, kitab. Pergi mari tu makna tak bawa apa-apa. Boleh baca suti-suti, atau baca orang dia boleh betul pula orang. Jadi hebat dipanggil jemput menjadi pensyarah di universiti, di Universiti Madinah. Lepas tu buatlah periksa kepada pelajar. Buat periksa pada pelajar. Bila buat periksa, hari periksa dia diedarkan kertas soalan. Dia pun jaga periksa. Jaga periksa. Kemudian tiba-tiba pelajar tak faham, tanyalah, wahai Syekh, ya Syekh, Mas jawab hadha. Dia tanya, Syekh, ni jawapan dia. Tanya soalan. Syekh tu khabar. Oh, jawapan dia gini. Orang lain pula tanya, Syekh, ni jawapan dia benda. Dia pun khabar. Heboh lah. Jadi orang tanya, dia khabar jawapan. Dia khabar jawapan. Lepas tu kena panggil di pengurusan universiti. Mesti tanya, apa pergi khabar jawapan ni? Kata, aku bimbang takut dalam hadis Nabi ni, siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tidak beritahu, maka akan dipakaikan kekang daripada api neraka. Jadi aku takut hadis lagi daripada takut kamu. Aku takut hadis lagi, takut api neraka lagi daripada takut peraturan mesti. Dia kata tak boleh gitu, ni tak boleh. Peperiksaan ni kalau orang tanya tak boleh jawab. Akhirnya buat keputusan, Syekh ni ngajar saja, periksa jangan dia. Tak sahui dia buat periksa. Periksa biar orang lain jaga, dia tak jaga dah. Dia ngajar je. Tak. Dia lah orang yang mana ke badui sikit lah kita kira lah. Badui. Sistem moden ni tak biasa. Jadi orang suruh dia ngajar je lah. Ngajar tu mu tak suruh awak jaga periksa lah. Mu ngajar sudah lah. Baik. Jadi kerana itu perbuatan menyembunyikan ilmu ni dicela. Dicela dan orang itu akan dijanjikan dengan azab dan seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh melakukan perkara yang haram dan makruh. Maka tidak sah pada syarak. Jika kita melakukannya, kita tak boleh buat. Orang tanya tentang sesuatu hukum, maka kita kena beritahulah. Beritahu. Lebih-lebih lagi para rasul. Para rasul lagilah, sebab mereka ni sumber hukum daripada mereka. Maka sabitlah wajibnya sifat tabligh bagi para rasul. Bila gitu, para rasul ni wajib menyampaikan segala perkara. Dan itulah i'tiqad yang dituntut. Wajib kita percaya Nabi tidak akan sembunyikan satu pun perkara yang wajib dia sampaikan. Kita ingat dulu bahawa perkara yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni ada 3 kategori. 3 kategori. Pertama dia apa dia? Perkara yang diwajibkan untuk sampai. Ada perkara yang diwajibkan untuk sampai. Hak ni para Nabi dan para Rasul wajib sampaikan.
mereka tidak akan sembunyikan walaupun satu. Sebab itu antara doa atau bacaan yang kita sunat baca bila ziarah Nabi ya. Wa ashhad wa annaka qad ballaghta risalah wa addaital amanah. Kita baca depan makam Nabi bila ziarah. Aku bersaksi bahawa ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah dan engkau telah menunaikan amanah. Jadi kan doa-doanya panjang kan? Antara doa dia sebut tu. Aku bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan wahyu, tugasan dan telah menunaikan amanah engkau. Nabi tidak akan sembunyi walaupun sikit. Kalau syariat lah syariat. Wajib untuk sampai. Ada perkara yang Tuhan haramkan untuk sampai. Ada. Maknanya Tuhan tak boleh sampai. Maknanya untuk Nabi Nabi seorang je. Mana hak ni Nabi tak akan sampai. Ada benda yang Tuhan beri ke Nabi yang Nabi tidak dibenarkan untuk sampaikan. Ada juga, adalah. Dalam satu riwayat Nabi sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, lau ta'lamuna ma alimtu ma a'lamu, andai kata kamu mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan menangis banyak. Makna Nabi kata ada benda yang Nabi tahu, sahabat tak tahu. Mana Allah Ta'ala tak suruh Nabi beritahu. Jadi ni Nabi takkan beritahu lah. Dan ada perkara yang diberi pilihan. Diberi pilihan untuk Nabi. Pilihan untuk Nabi nak beritahu ke siapa, tak mau beritahu ke siapa. Ini bergantung. Ada orang yang Nabi beritahu, ada orang Nabi tak beritahu. Maka ni atas Nabi nak beritahu pada siapa. Huzaifah Al-Yaman Nabi beritahu nama-nama ahli Madinah, penduduk Madinah yang munafik. Orang lain Nabi tak beritahu. Sebab apa? Sebab ni atas Nabi nak beritahu pada siapa. Maka wajib kita i'tikad para Nabi ni bersifat tabligh, yakni menyampaikan perkara yang diwajibkan untuk sampai. Seterusnya, di sini kalau kita ikutnya ada satu sifat lagi kan, iaitu sifat fatanah. Sifat fatanah. Jadi sifat fatanah ni wadhif lahul fatanah, dan tambahkan sifat fatanah. Kalau kita bincangkan sifat fatanah ni, para nabi dan para rasul ni pasti bersifat dengan sifat fatanah. Apa makna al-fatanah? Al-fatanah ataupun al-fitnah sama juga. Maknanya bijaksana. Kerana orang yang Allah Ta'ala utuskan, pasti orang itu orang yang paling bijak pada zaman tersebut. Sebab apa? Sebab mereka ni perlu menghadapi manusia dan perlu menjawab segala persoalan dan kemusykilan yang dibawa berkaitan dengan wahyu. Andai kata Allah Ta'ala beri risalah tersebut kepada orang yang tak bijak, maka ini menimbulkan kemusykilan. Orang tak bijak, macam mana kita nak boleh yakin kepada dia? Dia nak jawab hujah pun tak boleh. Dia nak jawab hujah pun tak boleh. Maka orang yang Tuhan nanti jadi Nabi dan Rasul ni, pasti orang ni orang bijak. Orang bijak. Zaman dulu tak ada lah periksa, tes IQ tak ada. Tapi dengan cara kita tengok bagaimana para Nabi, para Rasul ni bermuamalat dengan kaum dia, menjawab hujah-hujah mereka. Dalam Al-Quran Tuhan cerita perdebatan dan juga kita panggil soal jawab yang berlaku antara Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Hujah yang dikeluarkan Nabi Ibrahim menunjukkan Nabi dan Rasul ni orang bijak. Kalau kita standard sekarang IQ, EQ-nya, orang paling hebat, paling pandai pada zaman tersebut, itu para Nabi dan para Rasul.
Sebab apa? Sebab mereka ni perlu nak berdepan dengan orang. Kalau berhujah tak tiba-tiba tak boleh nak jawab. Takkan Allah Ta'ala nak serahkan amanah kerasulan ini, amanah risalah kepada orang tak boleh nak berjawab. Jadi orang akan pertikaikanlah. Sebab itulah wajib para nabi dan para rasul ni bersifat dengan amanah. Bukan bersifat dengan fatanah. Amanah selesai dah, bersifat dengan fatanah. Jadi di sini dalam matang ni dia tidak sebut secara zahir lah. Cumanya dalam syarah-syarah kitab para ulama' dan kita pun maklum bahawa 4 sifat lah. Sidik, amanah, tabligh dan juga fatanah. Okay. Kita masuk kepada seterusnya. Dalil harus bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Dengan sifat-sifat manusiawi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa amma dalilu jawazil a'radil bashariyati alaihim فَمُشَاهَدَةُ وُقُوعِهَا بِهِمْ إِمَّا لِتَعْظِيمِ أُجُورِهِمْ أَوْ لِلتَّشْرِيعِ أَوْ لِلتَّسَلِّي عَنِ الدُّنْيَا أَوْ لِلتَّنَبُّهِ لِخِسَّةِ قَدْرِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ رِضَاهُ بِهَا دَارَ جَزَاءٍ لِأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهِمْ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Artinya dalil harus para rasul bersifat dengan sifat manusia adalah penyaksian berlakunya sifat itu kepada para rasul. Dalil Nabi dan Rasul ni bersifat dengan sifat manusia. Ini sifat yang haruh. Sifat yang haruh bagi para rasul, para Nabi ialah bersifat dengan sifat manusia. Apa dalil bahawa haruh Nabi dan Rasul ni bersifat dengan manusia? Kita tengok sendiri. Kita tak tengok lah. Orang yang ada zaman tu tengok. Dah, kita macam mana tahu? Kita tahu dengan mutawatir. Berita tersebut disampaikan dengan cara mutawatir. Mutawatir ni apa? Mutawatir ni ialah benda yang diriwayatkan dan disaksikan oleh bilangan ramai yang mana mustahil mereka menipu. Dan berita ini, riwayat ini disampaikan daripada satu generasi ke generasi ke generasi sampai kepada kita dengan jumlah yang ramai yang tak boleh nak tipu. Gitu secara ringkas. Ini samalah makna macam hadis mutawatir ni. Makna hadis itu diriwayatkan oleh ramai, yang mana ramai ini bilangan yang mustahil mereka menipu. Kemudian disampaikan oleh generasi seterusnya oleh bilangan yang ramai juga. Yang ramai seterusnya sampai kepada kita. Yang menjadikan kita yakin, benda ni takkan nipu ni. Sebab bukan seorang tengok. Bukan seorang riwayat. Bahkan jumlah yang ramai. Begini. Maka para Nabi, para Rasul ni bersifat dengan manusia. Siapa yang saksikan? Sahabat. Sahabat berapa orang? Ramailah sahabat. Kemudian benda ini sahabat cerita kepada generasi selepas itu ramai juga. Sehingga sampai pada kita, sehingga tu kita boleh yakin bahawa apa yang sifat Nabi ni, Nabi bersifat dengan sifat manusia. Samalah kalau kita tengok dalam perbincangan. Kalau ada soalan orang tanya, nak menarik juga ni. Orang bukan Islam, dia tanya orang Islam. Dia kata, awak tahu mana Tuhan tu Allah? Dia tanya. Apa bukti bahawa Tuhan tu Allah? Apa Tuhan tu bukan Tuhan saya? Tuhan sebenar awak kata Allah. Kenapa bukan Tuhan sebenar? Tuhan saya. Nak jawab ke mana? Nak jawab ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Jawab qul huwallahu ahad. Dia tak beriman dengan Quran. Tengok. Dia kata gini, baik. Saya ada Rasul. Awak katalah agama Kristian Yahudi, ada Rasul awak. Baik. Rasul saya pun percaya pada Rasul awak, Nabi Isa, ataupun Yahudi, Nabi Musa. Jadi apa yang membentukkan bahawa pandangan saya bahawa Allah itu Tuhan yang sebenar, dan apa yang saya anuti ni betul, pandangan awak tu salah? Sebab apa?
Sebab wahyu Al-Quran. Kitab suci tu. Okay. Antara awak dengan saya, antara Islam dengan agama lain, siapa boleh jamin bahawa kitab suci itu betul benar sebagaimana yang turun pada Nabi mereka? Siapa boleh jamin? Tak ada orang boleh jamin kecuali orang Islam. Orang Islam je. Jadi tak apa. Kalau awak kata awak ada Rasul awak, kami pun percaya. Nabi Isa betul, Nabi Musa betul. Kami ada Rasul kami, Nabi Muhammad. Apa bukti bahawa Nabi ini betul? Mukjizat. Baik, mukjizat. Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa mukjizat. Kita pun percaya. Allah Ta'ala beri pada Nabi Isa mukjizat. Kita pun percaya. Allah Ta'ala beri pada Nabi Muhammad mukjizat. Mana bukti mukjizat Nabi? Kita tak nampak. Mukjizat Nabi disaksikan oleh sahabat yang ramai. Bukan seorang sahabat, ramai sahabat. Orang kafir pun tengok. Kafir musyrikin Mekah. Bilangan ini ramai disaksikan dan diceritakan secara bergenerasi-generasi sampai sekarang. Yang mana konsep tawatur ni meyakinkan bahawa memang betul benda tu berlaku. Memang betul benda tu berlaku. Nampak tak? Kalau kita ambil contoh hak mudah lah, contoh hak mudah. Orang pergi Mekah, siapa hendak pergi Mekah lagi contoh. Dia kata Mekah ni, Kaabah ni ada dalam sejik bukan luar sejik. Kaabah ni duduk dalam, duduk luar. Andai kata kita tak ada televisyen, tak ada rakaman video, tak ada tu. Kalau orang dulu mungkin tak ada kat kamera, tak ada gambar apa-apa, rakaman apa-apa. Orang dulu tahu mana, orang tak pernah pergi Mekah, dia tahu mana bahawa Kaabah tu duduk dalam sejik bukan duduk luar sejik. Masjidil Haram. Sebab cerita ramai orang pergi Mekah bahawa Kaabah ni duduk dalam Masjidil Haram. Sehingga kan orang tak pernah nampak Kaabah pun, orang tak pernah nampak gambar Kaabah, video Kaabah, dia boleh yakin memang Kaabah ni duduk dalam Masjidil Haram. Betul tak? Itu konsep tawatur tu. Konsep tawatur. Contoh benda lain. Kalau orang tak pernah pergi Kuala Lumpur, dia kata KLCC ni menara dua, berkembar. Kalau tak ada gambar, orang duduk kampung contohnya. Bila benda tu diceritakan oleh bilangan yang ramai yang mustahil menipu, yakin tak? Tentu akan menyebabkan ilmu yakin yang tidak boleh dinafikan. Okey, baik. Jadi Rasulullah ada mukjizat, maknanya dia Nabi. Okey, baik. Dah apa bezanya dengan Nabi lain? Bezanya Nabi Muhammad ada wahyu dan wahyu itu kekal tak berubah sebagaimana turun kepada Rasulullah sampai sekarang ni, gitulah dia. Tetapi agama awak, Taurat awak, Injil awak, Old Testament, New Testament, siapa boleh jamin itu sama? Dia sendiri kata tak sama. Bahasa pun lain dah. Bahasa Ibrani, bahasa Syriani sekarang ni ubah dah. Al-Quran, kita boleh yakin bahawa Al-Quran ni ialah Al-Quran yang sama, yang turun pada Nabi, yang dibaca oleh Nabi, para sahabat sampai sekarang. Sebab apa? Sebab periwayatan Al-Quran ni tawatur. Bukan seorang dua orang hafal. Ramai, bilangan yang mustahil tipu. Kemudian selepas daripada itu ramai juga. Bahkan setiap baris, setiap perkataan, setiap perubahan, setiap perbezaan qiraat dihafal, diingat. Tak ada orang boleh nafi. Itu bezanya. Jadi saya nak yakin, tentulah saya yakin kepada Al-Quran dengan agama Islam. Takkan saya nak yakin dengan agama awak yang mana kesahihan wahyu tu di wahyu atau Bible, kitab rujukan awak tu dipertikaikan. Nampak? Okey. Jadi ini konsep kita kata tawatur ni. Maka ini disaksikan berlaku sifat itu kepada para rasul oleh para sahabat. Kemudian sahabat cerita kepada tabi'in. Kemudian tabi'in cerita pada tabi'in sampailah kepada kita sehingga kita yakin bahawa Nabi ni dia sifat manusia. Dia bukan malaikat. Dia bukan jin. Tak. Sama ada, okey. Itu selesai dah masalah tu. Dah kenapa para Nabi dan para Rasul ni Allah Ta'ala jadikan kepada mereka sifat manusia. Tak jadikan sifat macam malaikat. Jadi malaikat mudah kot. Tak payah makan, tak payah minum. Makna tak ada makanan pun duk lapar-lapar. Tapi Nabi lapar. Nabi sakit. Nabi kena sihir.
Nabi luka. Kenapa Tuhan jadikan sifat ni? Sama ada untuk membesarkan pahala mereka. Ada sifat kadang-kadang ni Tuhan jadikan para Nabi, para Rasul, sifat manusia, Tuhan nak beri pahala besar. Bila Rasulullah SAW lapar, sabar Nabi. Sabar Nabi, lapar. Maka besar pahala sabar tu. Nabi SAW diuji, darah masa perang. Patah giginya. Luka kepala dia. Maka Nabi sabar, Nabi redha, besar pahala tu. Jadi ada kadang-kadang sifat ini tujuannya untuk membesarkan pahala mereka. Atau untuk pensyariatan, ada juga untuk pensyariatan. Ada. Nabi dan Rasul ni menikah, berkahwin. Maka kita pun dituntut untuk bernikah dan berkahwin. Dan kalau bukan daripada manusia, Tuhan jadikan Nabi Rasul ni sifat malaikat. Malaikat tak perlu menikah pun. Jadi macam mana kita nak ikut? Kita nak teladani. Tapi bila Rasulullah SAW ada nafsu, Allah Ta'ala beri dia dan dia menikah, maka kita pun boleh belajar. Atau untuk menghiburkan hati daripada dunia. Menghiburkan hati pada dunia maknanya apa? Bila ada sifat kemanusiaan ni, ada kadang-kadang susah dalam kehidupan. Memang susah. Terutamanya pada zaman awal Islam. Susah Nabi. Maka bila Nabi susah ini, maka kita pun terhibur hati kita daripada dunia. Maksud apa? Kita tak terasa sangat hilangnya dunia. Kita tidak terasa sangat dunia ni kita dapat kesusahan sebab apa? Kita tak rasa susah sebab Nabi susah lebih pada kita. Nabi susah lebih daripada kita. Itu makna menghiburkan hati pada dunia, makna kita tak pandang sangat dunia. Sebab apa? Sebab Nabi susah pada kita. Jadi kita susah pun, para Nabi susah pada kita lagi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang paling berat cubaannya di sisi hamba Allah ni, orang paling berat cubaan ialah para Nabi. Kemudian orang yang hampir dengan mereka, apa yang mereka. Jadi kita tengoklah, susah menyakit, Nabi Ayub banyak sakit berat lagi pada kita. Susah hidup, ada para Nabi hidupnya Nabi SAW kadang makanan hari tu tak ada. Kita tak ada lah sampai sehari tak ada makan. Tak. Susahnya kehidupan. Contohnya isteri tak dengar cakap tok lelaki. Isteri tak dengar cakap tok lelaki. Nabi Lut, bini dia tak dengar cakap dia. Jadi makna kita boleh bini dia tak dengar sekali-sekala tu tak pelik dah. Isteri Nabi tak dengar cakap Nabi. Isteri Nabi kita tak Nabi. Kita bukan Nabi. Nebe. Tok Nebe kata. Kita bukan Nabi. Isteri Nabi tak dengar cakap Nabi. Makna ranahnya orang puang. Mula Nabi boleh tu. Makna kalau tak dengar sekali-sekala cakap kita tu tak usah pelik lah. Tak usah pelik. Jadi bila kita ada sedar kita gitu, makna kita akan menghiburkan hati kita pada dunia. Tak apalah, dunia ni bukan setara mana pun, tak lama mati, syurga, akhirat lebih molek. Atau untuk memberi peringatan bahawa hinanya nilai dunia ini di sisi Allah Ta'ala dan tidak redanya Allah dengan dunia sebagai negeri balasan. Allah Ta'ala beri kepada Nabi sifat manusia supaya kita sedar bahawa dunia ni nilai kat Tuhan ni tak ada apa nilai. Tak ada nilai. Tuhan tak reda dunia ni menjadi balasan kepada Nabi. Sebab itu hidup para Nabi kebanyakan mereka susah. Susah kat dunia ni. Tuhan tak beri buka sepenuh-penuhnya. Ada juga contohnya Nabi Daud dia beri kerajaan, Nabi Sulaiman kerajaan ada. Tak. Tapi itu untuk memberi peringatan orang yang ada kekuasaan kat dunia ni jangan jadi sombong. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kerajaan dia luah. Tak ada sombong-sombong pun.
taat kepada Tuhan. Tapi kebanyakan para Nabi, para Rasul, Allah Ta'ala cuba dan tidak beri keluasan kehidupan dunia ni. Bila begitu, apa tujuannya? Menunjukkan bahawa tidak ada hinanya nilai dunia di sisi Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, lau kanati dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran jur'ata ma'in. Andai kata dunia ini ada nilai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Dunia ni kalau ada nilai, nilai mana? 1,000, RM1, RM1, tak, nilai sebelah sayap. Sebelah sayap ni tak ada nilai. Sebelah sayap nyamuk ni orang tak beli. Tak ada harga. Tak ada harga sebelah sayap nyamuk. Tapi Allah Ta'ala nak banding kata, kalaulah Allah ada nilai walaupun sebelah sayap nyamuk, kalau dunia semua ni boleh nilai dengan sebelah sayap nyamuk, kalau sayap nyamuk tu ada nilai, nescaya Allah Ta'ala tak akan beri minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ini menunjukkan apa? Dunia semua sekali ni tak ada nilai walaupun dengan sebelah sayap nyamuk. Nak beli dengan sebelah sayap nyamuk dengan dunia, Tuhan tak ada nilai. Paling kecil dah tu. Paling kecil dah tak ada harga. Pada Tuhan tak ada harga lagi pada tu. Mana tak ada harga langsung. Nescaya kalau ada harga tu, Tuhan tak akan beri minum orang kafir. Tapi hari ni orang kafir ni paling kaya. Hak dunia, hak kaya-kaya ni, hak dak Islam. Mereka pula, sebahagian mereka hidup senang. Maknanya Allah Ta'ala tak pandang dunia. Sebab itu dunia ni Allah Ta'ala beri kepada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Tetapi Tuhan tak beri akhirat kecuali orang yang dia kasih. Dunia ni Tuhan beri belaka. Orang kasih yang dia kasih pun dia beri, orang yang dia tak kasih pun dia beri. Tetapi akhirat dia tak akan beri kecuali kepada orang yang dia kasih. Jadi kita bila tengok kehidupan para Nabi dan kita baca sirah mereka, kita tahu nilai dunia ini hina di sisi Allah Ta'ala. Dan tidak redanya Allah dengan dunia sebagai negeri balasan. Tuhan tak mahu jadi dunia ni negeri nak balas kepada Nabi dan Rasul. Kalau dunia ni negeri balasan, orang yang paling senang kat dunia para Nabi dan para Rasul. Kalau Tuhan nak balas, kalau Tuhan nak kira nak balas di dunia, siapa yang paling layak untuk Tuhan balas dengan kesenangan? Para Nabi dan para Rasul. Tapi bila para Nabi dan para Rasul ni orang yang susah, kita tahu dah Allah Ta'ala Maha Adil, Tuhan tak balas sini, Tuhan akan balas di akhirat. Tidak redanya Allah dengan dunia sebagai negeri balasan bagi para Nabi alaihimussalatu wassalam dan para wali. Wali makna kekasih dia lah. Melihatkan kepada hal ehwal mereka di dunia. Macam mana kita faham ni? Kita faham bila kita tengok hal ehwal kehidupan para Nabi dan para kekasih Allah kat dunia ni. Hidup mereka senang ke susah? Susah. Hidup mereka ni mewah ke dalam keadaan miskin? Dalam keadaan miskin. Jadi kita tahu bahawa Allah tak nak jadikan dunia ni negeri balasan, maka kita pun tidak loba dan berlomba-lomba sangat. Kita pun tidak letakkan dunia dalam hati kita. Tapi kita kena baca sirah-sirah mereka lah. Kalau baca kehidupan artis, baca kehidupan orang kaya kat dunia, majalah Forbes dan seumpamanya, kita tak mari benda gini, kita akan lagi cinta lah. Kalau kita baca kehidupan jutawan-jutawan, memang tak mari gini. Tapi bila kita baca kehidupan para Nabi, para Rasul ni, kita akan terasa. Kalaulah kita tak mampu pun, kita rasa jauhnya kita dengan mereka. Kita rasa teruknya kita dengan mereka. Dengan cara melihat kepada hal ehwal mereka di dunia ini. Alhamdulillah kita berhenti situ. InsyaAllah kita akan sambung pada syarah kepada huraian ini pada bulan depan insyaAllah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.